Hello semua, selamat datang ke YouTube channel Husairi Kamisan. Baiklah, pada hari ini Husairi nak bercerita sedikit mengenai coronavirus, dia punya pesakit coronavirus dan cara mengatasi coronavirus, mengawal coronavirus daripada terus merebak di Malaysia, negara kita Malaysia. Husain kat sini Husain nak bagi apa itu kesan dia, apa dia punya nasihat yang Husain nak sampaikan dan cara rawatan yang Husain nak bagi tahu pada korang semua. Okay, baiklah. Husain nak cerita sedikit mengenai pengalaman jemaah yang terkena jangkitan coronavirus yang berasal daripada Kuala Kurau, Perak, yang kini masih di kuarantin di rumahnya hampir 3 minggu dan sekarang keadaannya adalah 80% pulih, insya-Allah akan berasa pulih lah. Okay? Jadi dekat sini dia ada bagi tahulah kesan coronavirus itu sendiri. Kesan yang pertama seperti rasa bahang, panas di belakang bahagian badan. Okey, nak ada kat Malaysia ni kita ada 6 fasa COVID-19 yang rakyat Itali dah lalui. Okey. So dekat Malaysia ni sekarang kita berada di fasa yang ketiga tau. Jadinya Husain nak bagi kefahaman kepada semua untuk faham apa yang Husain nak cakap sehingga ke hujung. Okey. Husain nak semua sekali fokus dan dengar sampai habis apa yang Husain nak sampaikan, nak bagi korang semua faham apa yang rakyat Itali telah lalui dan apa yang rakyat Malaysia bakal lalui jika situasi tidak berubah. Dekat Itali adalah contoh terdekat yang kita boleh ambil panduan untuk iktibar sebagai persediaan kita untuk menghadapi coronavirus 19 ini. Apa yang mereka telah lalui sedangkan kita lalui dan bakal kita lalui. Okay. Sejujurnya sehingga kini Itali masih belum berjaya mengawal virus ini. Dalam tempoh 24 jam, mereka mencatatkan 3,500 kes coronavirus ini yang paling baru. Jumlah semasa di negara mereka setakat ini adalah 31,506 kes. Dari segi progres, kita hanya 2 minggu di Malaysia di belakang mereka. Seikhlas hati Husain nak cakap, kita masih ramai lagi rakyat Malaysia yang ambil mudah, tak kisah, tak takut dengan gejala COVID-19. Recovering from COVID-19 and his confidence in Britain's public health system. I'm very, very impressed, and I think the public will be very well looked after. I just hope that the resource is enough. Critics say cuts to the National Health Service have reduced its effectiveness to cope with the coming wave of infections. Everyone's hoping measures like closing schools will help slow the pandemic and enable the system to cope. Ini hari kedua kawalan pergerakan yang diarahkan oleh kerajaan Malaysia, tapi masih ada kedai makan yang masih buka di pagi hari. Ada juga orang ramai yang di dalamnya makan secara berkumpulan. Hari ini di Kuala Lumpur juga kebanyakan taman-taman dah ditutup oleh pihak di BKL. Tapi masih ada lagi angka-angka dan anti-anti di Kuala Lumpur yang berpusu-pusu ke Bukit Kiara untuk bersenam dan aerobik di sana. So di banyak tempat, banyak geng muda yang hari ini yang berbasikal untuk berpusing-pusing, exercise lah kononnya. Hari ini juga ramai orang muda dari Kuala Lumpur dan Selangor yang merupakan bandar yang mencatatkan bilangan pesakit tertinggi di Malaysia telah sampai ke kampung halaman masing-masing. Mereka menggunakan mengambil kesempatan cuti persekolahan dan cuti tempat kerja untuk bercuti di kampung dengan ibu bapa tersayang. Walaupun hakikatnya kerajaan sudah memerintahkan kawalan pergerakan. Jadi saya rasa rakyat Malaysia ni tak sedar dan tak faham apa yang dimaksudkan. Kita hanya sedar betapa seriusnya masalah ini bila kita baca artikel yang ada kaitan melalui diri sendiri. Kita dah kena baru kita tahu apa itu feeling orang yang dah kena dan nanti kita akan lalui. Mungkin semoga kita tak lalui benda tu. Balai Stesen 9, Inspektor Ahmad Fazlin bin Rasli. Saya ada pengumuman terbaru berkaitan dengan borang-borang yang telah tuan-tuan dan puan-puan isi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya telah menerima arahan lanjut daripada Pucuk Pimpinan Ketua Polis Negara untuk menghentikan semua pemberian borang-borang yang telah diberikan tadi, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh meneruskan perjalanan pulang ke kampung masing-masing
tanpa menggunakan borang tersebut. Tapi di Itali, seorang rakyat Itali telah berkongsi situasi yang dilalui oleh mereka menghadapi COVID-19 ini. Jasa Yonovis telah menulis 6 fasa COVID-19 ini yang dilalui oleh rakyat Itali. Penulisan beliau di Twitter mendapat jumlah retweet yang sangat tinggi. Usai tulis balik 6 fasa yang dilalui oleh mereka dan sesuaikan dengan situasi di Malaysia yang sedang kita lalui. Fasa yang pertama, ramai orang mula tahu dan dengar mengenai penyakit berjangkit COVID-19 di Wuhan, China. Tapi sebab ia berlaku di luar negara, ramai yang tak nak ambil tahu sebab mereka rasa ia tak penting. Tiba-tiba, kes pertama COVID-19 sampai ke negara kita iaitu Malaysia. Ini adalah permulaan kepada sebuah penderitaan yang berpanjangan. Seterusnya, di Malaysia, kes pertama dikesan pada 25 Januari 2020. Pada waktu ini, pihak berkuasa mengatakan keadaan masih terkawal dan rakyat diminta untuk tidak panik. Di luar negara, terutama di China, jumlah peningkatan sangat banyak dan mengejutkan dan seperti tidak dapat dikawal. Tapi di negara kita, bilangan kes semakin bertambah. Kebanyakan kes datang dari negara iaitu China. Atas sebab ekonomi, pihak kerajaan pada waktu itu masih tidak mahu menutup pelancong yang datang ke China. Ia situasi yang sama yang dihadapi oleh Itali. Pada peringkat awal, kita dah lalui fasa yang pertama. Seterusnya kita akan melalui fasa yang kedua dan kita pun dah lalui fasa yang kedua iaitu jumlah pesakit semakin meningkat. Maka ramai pelancong yang datang ke negara telah pun mendapat jangkitan COVID-19 dari negara asal yang mereka pergi. Lepas tu seterusnya ada juga rakyat Malaysia yang keluar negara dan terkena jangkitan di luar negara membawa balik virus itu ke Malaysia tanpa mereka sedar. Pada stage ini, ada menteri yang bijak mengatakan COVID-19 tidak memberi kesan ekonomi terhadap Malaysia. Disebabkan COVID-19 penyakit berjangkit, pihak kerajaan mula menjejaki mereka yang pernah ada kontak dengan pesakit yang sudah disahkan. Mereka yang ada kontak diminta untuk membuat pemeriksaan. Dalam masa yang sangat cepat, penyakit mula berjangkit kepada rakyat tempatan. Waktu itu, pihak berkuasa mula mengarahkan self-quarantine terhadap mereka yang close contact dengan pesakit. Syarikat yang ada staf mereka yang didapati positif mula menutup bangunan mereka dan meminta staf bekerja dari rumah untuk kerja-kerja pembersihan. So, syarikat yang ada staf mereka yang didapati positif mula menutup bangunan dan meminta staf bekerja dari rumah saja untuk kerja-kerja pembersihan tersebut. Jadinya, makin ramai pelancong dari China yang datang ke negara disahkan positif. Kerajaan terpaksa buat keputusan untuk tidak menerima kapal terbang dari Wuhan dan bandar yang terjejas teruk dengan COVID-19 dari China. Atas dasar ekonomi, pelancong dari tempat lain di China masih boleh datang ke Malaysia. Waktu ini, peringatan demi peringatan diberikan kepada rakyat Malaysia. Tapi hidup berjalan seperti biasa. Meeting berjalan seperti biasa, kedai semua dibuka seperti biasa. Kerja seperti biasa dan macam tak ada apa-apa yang berlaku. Namun, bila pesakit semakin bertambah, fasa ini lebih kurang sama yang dilalui oleh kerajaan Itali dan kerajaan Malaysia juga pada ketika ini. Fasa ini juga telah kita lalui. Dan seterusnya ke fasa yang ketiga. Tiba-tiba jumlah peningkatan pesakit meningkat mendadak. Kes sudah berjangkit di kalangan penduduk tempatan. Malaysia sekarang berada di fasa ketiga pada sekarang ni lah. Jadinya hospital semakin dipenuhi dengan pesakit dan juga mereka yang dikuarantin. Pemeriksaan COVID-19 terpaksa dilakukan di atas ribuan suspek. Pihak pegawai kesihatan mula keletihan kerana terpaksa bekerja lebih masa dan merawat pesakit dengan pakaian keselamatan yang kurang selesa. Negara mula mencatatkan kematian atas kes terdahulu.
Di Itali, COVID-19 hanya serius di tahap 1/4 dari keseluruhan bandar-bandar utama saja. Untuk itu, pada peringkat awal, kerajaan menyiasatkan penutupan sekolah, komuniti dan tempat kerja di 4 bandar utama ini sahaja. From my window I've seen them. They put the body bags inside and go directly to the crematorium. They are trying to avoid any risk of contamination. Scenes which are certain to be repeated around the world. The challenge now to prevent as many deaths as possible. Waktu itu, restoran, kerja-kerja penting masih dibuka seperti biasa. Sewaktu pengisytiharan, kawalan pergerakan di bandar-bandar ini, hampir 10,000 rakyat Itali di kawasan yang dijangkiti penyakit ini telah pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan keluarga mereka di bandar-bandar yang kurang dijangkiti penyakit. Ini kesilapan besar yang dilakukan oleh rakyat Itali. Mereka ni telah keluar dari tempat wabak dan menjadi punca untuk menyebarkan penyakit di tempat lain. Arahan pihak kerajaan untuk kekal di rumah masing-masing diabaikan. Sebaliknya, mereka balik ke kampung dan menambahkan lagi wabak tu dan disebarkan kepada orang ramai. Ketika ini, di media sosial, di televisyen, di WhatsApp group juga ramai berkongsi mengenai COVID-19 ini. Semua orang baca, tapi tak ramai yang ambil serius. Ancora sono sospese tutte le manifestazioni privato, quelle culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone. Sono sospese ovviamente le attività didattiche nelle scuole, nelle università, sono sospese anche le cerimonie, comprese anche quelle funebri, sono consentite le attività con obbligo a carico del gestore, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Tanto un'emergenza nazionale, l'abbiamo fatto sin dall'inizio, ma cautela, la stiamo affrontando con... Situasi yang berlaku di Itali sama seperti yang berlaku di Malaysia sekarang. Kerajaan melalui MKN memutuskan untuk kawalan pergerakan bermula pada 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Tempoh kawalan selama 14 hari. Matlamat kerajaan adalah untuk memastikan orang ramai kekal di rumah dan mengurangkan aktiviti berkumpul dan berjumpa dengan orang lain. Semua masjid dan surau serta rumah ibadah ditutup sepanjang tempoh ini. Namun, apa yang berlaku malam tadi dan juga malamnya dah 2 hari amat menyakitkan hati. Kita mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh Itali. Kesilapan terbesar mereka yang kita lakukan. Malam 2 hari sebelum ni, malam tadi pun ramai penduduk di Kuala Lumpur dan di Selangor pulang ke kampung masing-masing untuk bercuti. Dan dengan keluarga masing-masing dekat kampung, mereka pergi balik kampung. Anda boleh tengok sendiri. Di Lebuh Raya menuju ke Kelantan, di Gombak, Plaza Tol sesak teruk. Di TBS, para pelajar berpusu-pusu balik ke kampung setelah mendapat arahan dari pihak atasan untuk mengosongkan asrama. Bayangkan, pihak asrama, pihak universiti, pihak pusat pengajar sendiri pun mengarahkan seperti itu. Jadi mereka semua budak-budak balik ke kampung masing-masing sebab diarahkan. Di KL Center, kereta api ke semua arah penuh. Di Lebuh Raya Utara Selatan malam tadi juga jam. Belum dikira di Balai Polis 2 hari tadi penuh disebabkan rakyat nak mohon untuk travel keluar daerah. Dan seterusnya arahan yang kedua pula dikeluarkan untuk tak perlu mendapatkan apa-apa daripada bertulis daripada pihak polis kerana terlampau banyak permintaan untuk pulang ke kampung. Nampak tak mentaliti rakyat Malaysia macam mana? Tanpa kita sedar, mereka yang tinggal di Kuala Lumpur dan Selangor yang mempunyai rekod pesakit yang tinggi yang telah balik kampung halaman masing-masing di seluruh negara.
Bayangkan betapa tinggi risiko dihadapi oleh ibu bapa dan saudara mara di kampung yang masih sihat. Malaysia sekarang berada di fasa yang ketiga ni lah. Lebih kurang 2 minggu lepas di Itali pun berada di fasa ini. Dan di fasa keempat, di Itali pada fasa ini peningkatan kes baru meningkat ribuan kes setiap hari. Sangat dahsyat. Keadaan semakin tidak terkawal dan semua sekolah dan universiti di seluruh Itali diperintah ditutup serta-merta. Di hospital, bilangan doktor dan nurse tidak mencukupi. Mereka terpaksa memanggil doktor-doktor yang telah pencen untuk membantu. Tidak kurang juga, mereka memanggil pelajar jurusan perubatan dan nursing di tahun akhir untuk membantu di lapangan. 一定要天花板啊！我真的好想你，想你的板。对呀，病毒咱扔粮，做妈妈的回去了啊！一定要天花板啊！ 妈妈这场战役打赢了，妈妈一定回去好好陪你啊！ Mereka bekerja tanpa mengira shift. Ada yang bekerja lebih daripada 24 jam kerana kekurangan kaki tangan dan bilangan pesakit yang semakin bertambah. Ada di antara mereka yang memakai pampers di dalam pakaian mereka. Mereka tiada masa untuk ketandas sebab setiap kali dibuka pakaian keselamatan itu, mereka terdedah dengan virus ke badan mereka. Di Itali sudah sampai ke fasa yang ini, okey? Di fasa yang kelima pula, kita cerita di fasa kelima. Ingat 10,000 rakyat Itali yang melarikan diri ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti dengan keluarga. Nak jumpa ibu bapa mereka, katanya. Kesan mula terasa seperti ada satu gelombang yang besar. Selepas 10 hari mereka sampai ke kampung halaman, virus COVID-19 tersebar secara meluas ke seluruh Itali. Ibu bapa mereka mula dijangkiti virus ini. Kontak-kontak yang mereka buat di kampung turut terlibat. Rakan-rakan yang mereka jumpa di kampung mula sakit. Kes meningkat lagi secara mendadak. Sudah ada doktor dan nurse yang dijangkiti juga dengan virus ini. Hospital sudah mula penuh. Mereka terpaksa merawat pesakit di gudang, di stor dan juga di kemah. Bilangan pesakit yang kronik terutama dari kalangan warga emas mula mengalami masalah pneumonia. Mereka perlukan bantuan pernafasan. Tapi bilangan tangki oksigen macam biasalah tidak mencukupi. Doktor terpaksa memilih sama ada siapa yang perlu untuk diselamatkan dan siapa yang akan mati, yang akan pergi. Keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai peluang rawatan yang tinggi untuk baik. Mereka yang sakit dan terus terpaksa dibiarkan mati. Para doktor dan nurse yang keletihan mula buat video memohon untuk rakyat untuk betul-betul lockdown di rumah. Di Malaysia, jikalau yang balik kampung malam tadi 2 hari lepas mula menjadi penyebar COVID-19, kesan akan mula dirasai pada 1 April nanti. Pada fasa itu, masalah di Itali masih belum selesai. Okey, fasa yang terakhir iaitu fasa ke-6. Peningkatan kes baru di seluruh negara meningkat mendadak. 3 hari terakhir, jumlah kes baru melebihi 3,000 kes setiap hari di Itali. Akhirnya, 12 Mac lepas 7 hari lalu di kerajaan Itali mengarahkan total lockdown di seluruh negara Itali. Mana-mana individu yang keluar rumah perlu ada sertifikat untuk keluar dengan tujuan yang strict. Siapa yang didapati salah keluar dari rumah tanpa alasan yang kukuh akan didenda €206. Hanya dibenarkan keluar untuk beli makanan atau ke hospital sahaja. Selepas perintah berkurung ini dimulakan 7 hari yang lalu, kini baru total isolation berjaya dilakukan di seluruh Itali.
Mereka yang sakit tidak akan menyebarkan penyakit keluar, tapi kesan penurunan hanya akan dapat dilihat selepas 14 hari. Sangat dahsyat. 14 hari baru dapat betul-betul dikawal. Selepas itu, sekarang new case setiap hari adalah 3,000 kes. Lah kesan daripada sikap rakyat, mentaliti rakyat Itali pada ketika itu yang tak serius mengikut peraturan yang kerajaan sediakan. Jika dilihat di China, new case setiap hari dah turun secara mendadak. Ini disebabkan kerajaan China sudah mengeluarkan perintah lockdown secara tegas. Belajarlah dari kesilapan rakyat Itali. Buat rakyat Malaysia yang sudah pulang ke kampung halaman, jangan seronok sangat, okey? Jangan ingat anda bebas daripada COVID-19. Semoga kita bukan penyebab kematian ibu bapa kita sebagai penyebar COVID-19 kepada mereka. Jika dah balik ke kampung, elaklah untuk bertemu dengan rakan-rakan, jiran-jiran. Lockdownlah di rumah masing-masing. Jaga anak-anak, elakkan anak-anak dari berjalan merata-rata. Berdoalah sama-sama. Solat hajat, solat taubat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala mudahkanlah urusan kita semua. Satu je saya nak cakap, elakkan terkena jangkitan coronavirus ini sekarang juga. Sebab kalau kita dah kena, lagi 14 hari baru kita boleh rasa kesannya. Waktu tu, hospital memang sudah penuh. Tak ada tempat dah untuk kita. So, berhati-hatilah. Mohon share video ini kepada semua rakan-rakan anda untuk kita sama-sama mengambil iktibar daripada kesilapan negara Itali dan seterusnya untuk kita berjaga-jaga mengamalkan langkah keselamatan. Ingatlah, kalau kita nak keluar ke mana-mana untuk beli barang pun, kita kena pakai mask dan selepas keluar daripada rumah dan nak balik, dah balik, kita mandilah. Mandi, selon kita mandi, jaga kebersihan, sentiasa cuci tangan dan amalkan langkah-langkah keselamatan untuk kita dan juga untuk orang sekeliling. So, sampai di sini saja nasihat usai dan apa yang telah saya sampaikan, semoga ianya bermanfaat kepada semua. Terima kasih kerana telah menonton video usai sehingga ke hujung. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Usai di Kamisan dan share video ini kepada semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.